Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang dimuliakan, sebenarnya majlis biasa yang kita adakan hari Ahad malam Isnin, kita mulakan dengan selawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil anwar. Kita mulakan dengan membaca pengantar atau permulaan dari surah Al-Kahfi yang menekankan keistimewaan turunnya kitab Al-Quran sebagai pedoman dan supaya dapat kita dirikan, memperkuatkan pendirian dalam kehidupan kita sebagai petunjuk. Jadi ini ada kaitan dengan amalan di bulan Ramadan, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan bagi kita juga membaca terjemahannya dan membaca tafsirnya supaya ada semangat dan penghayatan dan kefahaman. Terkait dalam soal ini juga saya teringat dengan satu persoalan dibangkitkan ini dari Sahih dari Abu Ya'la. Satu soalan dibangkitkan oleh Sa'ad bin Hashim kepada Ummul Mu'min Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Persoalannya ialah, ya Ummul Mu'minin, haddithini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ya bunayya ama taqra'ul Qur'an? Qala Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqu Muhammadin Al-Quran. Wahai Ummul Mukminin, khabarkanlah kepadaku perihal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai anakku, ya budaya, tidakkah kamu membaca Al-Quran? Taqra'ul Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang mulia. Akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Jadi sampai begitu sekali kuatnya asas Al-Quran ini sebagai pedoman kita dan juga yang membentuk akhlak syakhsiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan memang kita biasa dengan juga kenyataan dan sumber hadis, kana khuluquhul Quran, ya. Orang tanya tentang akhlak Rasulullah
Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran. Dan ini terkait dengan apa yang dirumuskan. Soal ini soal yang thawabit, maknanya soal yang tetap. Ya, dia mengikutkan soal akidah, soal syariah yang menyentuh tentang maqasid, keadilan, kesaksamaan, ta'abbudiyat, kewajiban salat, zakat dan mutaghayyiyat, yaitu mengikut kefahaman konteks semasa. Jadi oleh yang demikian, tugas kita tentu membaca terjemahan dan menghayati. Bagaimana kita boleh menghayati bagi kita yang bukan dari keturunan Arab atau berlidah Arab dan kefahaman Arab yang baik, tentunya berpandu kepada membaca terjemahan dan membaca tafsir. Ini akan membantu kita memahami, bukan sekadar berlumba membaca, walaupun ada keistimewaan yang tersendiri, tetapi untuk berlumba membaca dan memahami, menghayati semangat Al-Quran. Dan ini juga yang disebut dalam Al-Quran, dalam Asy-Syu'ara ayat 89, ya, di mana penghayatan itu memberikan kita kesejahteraan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali harta benda dan anak pinak, orang-orang yang datang menghadap Allah itu dengan hati yang selamat, sejahtera. Biqalbin salim ini untuk mencapai tentunya tidak mudah. Ya, ini yang dikaitkan oleh para alim tentang apa yang dikatakan, saya rojok umpamanya kefahaman tentang keseimbangan dalam kebijaksanaan, keberanian, mengawal hawa nafsu, keadilan. Ini hal-hal yang dikaitkan dengan semangat Al-Quran. Dan yang juga penting bagi kita ialah untuk cuba mendapatkan kefahaman seperti mana yang pernah dikupas oleh Ibn Qayyim dalam Al-Wabil Al-Sayyib, yang berpunca daripada dua perkara. Hati ini kalau dah berkarat, dia berpunca dari dua perkara. Satu, daripada ghaflah. Ini orang Pulau Pinang, perkataan ghaflah ni dia pakai selalu, tapi kefahaman dia mungkin lain sikit lah. Ni ghaflah lah. Ghaflah ni maknanya lalai dan cuai. Jadi ini satu istimewa di orang Pulau Pinang, ada bahasa tambahan dia yang tak difaham oleh orang di sini, melainkan orang menguasai bahasa Arab. Bahasa ghaflah ini, hati berkarat, dia kerana lalai, kerana cuai. Bagaimana nak memutihkan, membersihkan, ialah dengan membaca Al-Quran. Ya. Satu lagi, kerana berkarat itu, mengikut kupasan Ibn Qayyim, yang juga dirojok oleh kalau tak salah saya dalam Fiqhul Jihad oleh Syekh Yusuf Al-Kharadawi, ya, tentang masalah ghaflah ini, dan juga dhamban, terpalit dengan dosa. Maka caranya membaca Al-Quran dan banyak beristighfar kepada Allah SWT. Jadi saya memanfaatkan malam ini pemahaman kita supaya kita sekadar memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dan ini ada kaitan dengan akhlak. Ya. Akhlak ini sebenarnya yang kita sebut dalam agama ini sebagai paksi. Ya. Dan kita kadang-kadang menganggap bahawa akhlak ini hanya takat salat, cakap sopan. Ya, tetapi bila kita dalam kehidupan ni, umpamanya kita lihat saja social media, saya bimbang. Saya tak apalah tentang kecaman, kritikan saya, bukan saya nak sensitif bab itu, tetapi ini terpancar pada akhlak. Bagaimana kita boleh hukum orang, cercah orang, aibkan orang tanpa kawalan. Puasa juga, baca Quran juga. Ini yang mana tidak ada penghayatan akhlak. Ya, ada orang bicara tentang bila pemimpin, ya, balak hilang, saham hilang, wang yang diperuntukkan untuk diberikan kepada orang miskin pun separuh hilang. Ini isu apa yang disebut tadi, dhamban, dosa dan ghaflah.
cuai, lalai. Dan ini juga yang dikaitkan, kalau istilah Melayunya, kerendahan akal budi. Kerendahan akal budi ini maknanya kemerosotan, kelemahan akhlak yang kita harus waspadai. Semalam juga saya berikan satu kenyataan atas nama Al-Ma'had Al-Alami Lil-Fikri Islami. Ini adalah International Institute of Islamic Thought, Institut Pemikiran Islam Antarabangsa, di mana banyak yang diterbitkan buku-buku Islam, termasuk yang siri Maqasid Syariah yang baru sejak 90-an yang saya akan kupas kemudian. Tapi saya nak sebutkan tentang terjemahan buku-buku dalam bahasa Arab dan juga terjemahan yang menganjurkan pemikiran baru, pemikiran kritis bersumberkan Quran dan hadis, yang umpamanya Muhsin Abdul Hamid, Tajdidul Fikr Al-Islami, ya, tajdid pembaharuan pemikiran dalam Islam. Dia terasnya Islam tapi sentiasa membawa perubahan dan pemikiran. Ataupun yang banyak saya rujuk kerana Syekh Taha Jabir Al-Alwani, dia ustaz usul fiqh di Jamiah Imam Muhammad bin Saud Riyadh, asal daripada Iraq. Dia pernah jadi pengurusi IIIT, Institut Pemikiran Islam Sedunia ini. Dan semasa saya mengajar di University Georgetown, Amerika Syarikat, saya berjiran dengan dia. Mereka aktor, kawan-kawan tetapkan supaya saya, keluarga, duduk berjiran dengan rumah Syekh Taha, rumah Jamal Berzanji dan Yaqub Mirza. Dan kita ada peluang bawa anak-anak, Azizah dan anak-anak, tiap minggu dengar pengajian daripada Syekh Taha Jabir Al-Alwani yang menulis tentang banyak buku-buku. Yang saya ingat sangat penting yang juga ada terjemahan bahasa Melayu adalah Adab Ikhtilaf fil Islam, adab perbezaan pendapat dalam Islam. Ini terkait dengan akhlak. Kalau diizinkan, saya nak kupas ini supaya kita boleh ingat, kita boleh beza pendapat, kita boleh tak setuju, tapi ada adab. Maki hamun ni tak ada akhlak. Kalau kita cerca orang, suka dibayar untuk cerca, macam disebut cyber troopers ni, itu kita ingat. Ini dalam buku kecil, Adabul Ikhtilaf fil Islam, adab ikhtilaf berbeza pendapat dalam Islam, oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani, yang nipis, yang dulu saya edarkan secara meluas dalam negara kita. Kemudian dia juga menulis tentang keperluan untuk menjaga kefahaman Islam ini berpandukan Al-Quran dan Sunnah, dan menjaga keseimbangannya supaya fahaman Al-Quran, penafsiran daripada Sunnah Rasulullah SAW. Ini disebut dan diterbitkan juga oleh IIIT, Reviving the Balance, the Authority of the Quran and the Status of the Sunnah. Ya. Kemudian tentang tanggungjawab kepada golongan minoriti. Ini ada kaitan dengan kita, yang juga saya akan sebut nanti terkait dengan masalah Rohingya yang panas ni. Saya ingat dah 2,000 lebih yang komen. Ada setuju, ada tak setuju, ada yang marah, ada yang kata saya sokong Rohingya. Ada yang kata kalau dah sokong sangat, suruh jadi Perdana Menteri Rohingya sudahlah. Amboi. Jadi kalau Syekh Taha dia sebut ini, ya, towards a fiqh for minorities, ada peraturan-peraturan yang dikaitkan. Tak apalah, baik, saya nak bawa terus kepada, cuma nak perkenalkan beberapa buku. La Ikraha Fid Din, tentang murtad dalam Islam, apostasy in Islam, historical and scriptural analysis, oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani, yang juga diterbitkan oleh IIIT atau Institut Pemikiran Islam Sedunia, yang saya fikir
sangat penting. Jadi beberapa buku Al-Ma'had Al-Alami lil Fikri Al-Islami ini yang banyak memiliki suara-suara semasa. Baik.